Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslinda binti Hanafi dari unit B2. Pada pembentangan ini, kita akan bincangkan tentang sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa. Bagi sistem ejaan, kita akan lihat tentang penggunaan tanda baca iaitu tanda koma, titik bertindih, tanda seru, tanda noktah, tanda soal dan pengikat kata. Yang pertama, iaitu tanda koma. Tanda koma merupakan tanda baca yang bermaksud berhenti sebentar ketika membaca sesuatu senarai agar dapat mengenal pasti perkataan, frasa atau klasa dengan tersendiri. Tanda koma digunakan untuk mengasihkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat yang sama. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Tanda koma juga diletakkan dalam ayat yang mempunyai tanda seru di belakangnya dan sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam ayat cakap ajuk. Berikut merupakan contoh untuk penggunaan tanda koma yang betul. Yang pertama, bagi mengasihkan kata-kata yang berturut-turut dalam ayat. Ibu membeli ikan, sayur dan daging. Abu, Kumar dan Zaidi pergi ke sekolah. Seterusnya, bagi ayat seru. Amboi, merahnya baju kamu. Azmi rupanya. Bagi tempat berhenti sebentar pula. Berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Seterusnya, untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Rumah itu besar tetapi tidak cantik. Katakan saya ke bandar jika dia datang. Dan yang terakhir, bagi sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Ravi berkata, ini suratnya, Encik. Terima kasih, jawab Encik Abu. Seterusnya, titik bertindih. Titik bertindih digunakan dalam penulisan sebelum memperkenalkan atau menyenaraikan sesuatu untuk menambah keterangan-keterangan. Seterusnya, titik bertindih digunakan untuk memisahkan keterangan. Titik bertindih juga digunakan dalam penulisan teks drama atau skrip drama atau juga dikenali sebagai dialog. Titik bertindih digunakan dalam pelbagai jenis borang dan juga menunjukkan nisbah. Ini merupakan contoh untuk penggunaan titik bertindih. Yang pertama, untuk memperkenalkan atau menyenaraikan sesuatu. Hari ini kami akan membahas beberapa topik penting, ekonomi, politik dan teknologi. Prinsip hidup saya jelas, tekun dan ikhlas. Bagi memisahkan keterangan pula, sebenarnya ada banyak contoh, misalnya politik kini, prinsip dan persoalan. Seterusnya, bagi penulisan teks drama atau skrip drama ataupun dikenali sebagai dialog. Aziz berkata, siapa engkau? Ramli menjawab, akulah raja. Aziz berkata semula, raja apa? Ramli menjawab, Raja Gopal. Dan bagi nisbah pula, nisbah 1 kepada 2, nisbah 2 kepada 3 dan nisbah 5 kepada 10. Dan yang terakhir bagi borang. Titik bertindih digunakan sebelum seseorang penulis borang itu menulis maklumat yang dikehendaki seperti nama, jantina dan alamat. Baik, tanda nokta ialah tanda baca yang membentuk titik dan kebiasaannya terletak di hujung ayat. Tanda nokta digunakan pada akhir ayat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda nokta ini juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Tanda nokta juga digunakan pada penutup kata dalam cakap ajuk. Ini juga untuk menunjukkan angka perpuluhan. Terdapat contoh pada penggunaan di akhir ayat. Contohnya, Inara mewarna di buku lukisannya. Ayat tersebut merupakan ayat tunggal dan perlu diletakkan nokta. Pada contoh, pada akhir singkatan nama orang, Encik Ali merupakan seorang guru di sebuah sekolah. Singkatan bagi gelaran Encik iaitu EN akan diletakkan tanda nokta menjadi Encik. Seterusnya, sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Bunga itu sudah layu, kata Aira. Penggunaan pembuka dan penutup kata dalam cakap ajuk diakhiri dengan nokta. Akhir sekali, untuk menunjukkan angka perpuluhan 3.10, 1.6, 15.7. Ini untuk memisahkan nombor bulat dan bahagian perpuluhan dalam angka. Seterusnya, tanda seru. Tanda seru ialah tanda baca yang digunakan sesudah ayat yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang sangat kuat. Tanda seru ini digunakan pada akhir ayat seruan. Ini untuk menunjukkan perasaan marah, sedih, suka dan sebagainya. Di sini terdapat contoh. Cis, pergi kamu dari sini. Terdapat penggunaan kata seru iaitu cis. Contoh yang kedua, siapkan kerja kamu dengan segera.
Ayat tersebut mengandungi emosi yang mendalam. Di sini terdapat jenis-jenis kata seru yang sering digunakan. Yang pertama, amboi. Yang kedua, aduh. Yang ketiga, aduhai. Yang keempat, cis. Yang kelima, wah. Yang keenam, Yang ketujuh, ah. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang tanda soal. Tanda soal diletakkan di hujung soalan. Tujuan tanda soal diletakkan di akhir ayat tanya adalah untuk bertanyakan sesuatu. Contoh pertama yang kita boleh lihat ialah, apa yang kamu buat di sini? Dan contoh yang kedua, apakah bahan yang hendak kamu cari? Contoh yang ketiga, kamu hendak pergi ke mana? Dan contoh yang keempat, berapakah bayarannya? Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang tanda pengikat kata. Kegunaan tanda pengikat kata adalah untuk mengapit cakap ajuk dalam sesuatu perbualan. Seterusnya, mengapit judul rencana dan tajuk sajak. Dan yang terakhir, mengapit istilah ilmiah atau yang ada makna khusus. Contoh pertama yang kita boleh lihat ialah, rumah ini terlalu kecil, kata Osman. Dan contoh yang kedua ialah, kami mencari info tentang akronim semalam. Sekarang, mari kita lihat mengenai kegramatisan aspek tata bahasa, iaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan pertama ialah kesalahan huruf. Kesalahan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Salah iaitu mi, M-E-E. Yang betulnya ialah M-I, mi. Contoh yang kedua ialah athlete. Sebetulnya athlete iaitu ejaannya A-T-L-E-T. Bagi kesalahan huruf konsonan, garfu ialah sebetulnya, bukannya garpu. Dan besar berbanding besar. Bagi kesalahan tanda baca, kesalahan tanda soal, sebetulnya, siapakah nama kamu? Pada akhir ayat pernyataan itu, perlu diletakkan tanda soal. Dan seterusnya ialah kesalahan tanda seru. Wah, sungguh manis kamu hari ini. Kesalahannya ialah tidak meletakkan tanda seru pada akhir ayat. Sebetulnya ialah, wah, sungguh manis kamu hari ini. Di ayat yang betul, terletaknya tanda seru di akhir ayat. Bagi kesalahan ejaan yang seterusnya ialah kesalahan kata majmuk. Ibu bapa, ibu bapa. Ibu bapa perlu dijarakkan. Tanggungjawab perlu dirapatkan. Perkataan dijarakkan jika kedua-dua perkataan mempunyai makna dan boleh berdiri sendiri. Seterusnya, kesalahan imbuhan pinjaman. Tata bahasa. Tata bahasa dijarakkan ialah salah. Sebetulnya tata bahasa. Contoh yang kedua, juru jual. Juru jual perlu dirapatkan. Perkataan yang mempunyai imbuhan juru, maha dan tata perlu dieja bercantum. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang kesalahan kata. Kesalahan kata wujud apabila terdapat banyak perkataan yang membawa maksud yang hampir sama sehingga gagal memilih perkataan yang sesuai. Pertama, kesalahan kata ganti nama diri. Kesalahan, topi ini mahal kerana ia diperbuat daripada kulit buaya. Sebab kesalahan, ia menggunakan kata ganti nama diri ia untuk merujuk kepada benda. Pembetulan dan yang betul, topi ini mahal kerana topi ini diperbuat daripada kulit buaya. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata tugas. Kesalahan, ibu masih tidak boleh melakukan kerja yang berat kerana badannya masih lemah. Sebab kepada kesalahan, menggunakan kata bantu ragam boleh yang menyatakan kebenaran atau keizinan dalam konteks tidak sesuai, iaitu bagi maksud yang menunjukkan keupayaan. Pembetulan, ibu masih tidak dapat melakukan kerja yang berat kerana badannya semakin lemah. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata bilangan.
Kesalahan, Cikgu Tuti memotivasikan kami tiap hari. Sebab kepada kesalahan, menggugurkan gandaan kata bilangan pisahan tiap-tiap. Dan pembetulannya, Cikgu Tuti memotivasikan kami tiap-tiap hari. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata hubung. Kesalahan, Amru berdiri bila namanya dipanggil. Sebab kepada kesalahan, menggunakan kata tanya sebagai kata hubung keterangan. Dan pembetulannya, Amru berdiri apabila namanya dipanggil. Seterusnya, kesalahan dari penggunaan kata nafi. Kesalahan, Puan Aminah bukan memasak laksa hari ini. Sebab kesalahan, menggunakan kata nafi bukan untuk menafikan kata atau frasa kerja dalam konteks ayat yang tidak mempunyai unsur fakta. Pembetulan, Puan Aminah tidak memasak laksa hari ini. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata pemeri. Kesalahannya, lelaki itu adalah bukan ayah kandung saya. Sebab kesalahan, menggunakan kata pemeri adalah sebelum kata nafi dalam konteks ayat yang tidak menunjukkan pertentangan maksud. Pembetulan, lelaki itu bukan ayah kandung saya. Dan yang terakhir, kesalahan penggunaan kata ganda. Kesalahan, seekor kupu sedang menghisap manisan bunga. Sebab kesalahan, menggugurkan gandaan kata ganda semu kupu-kupu. Yang merujuk serangga ialah kata ganda semu yang tidak boleh digugurkan gandaannya. Pembetulan, seekor kupu-kupu sedang menghisap manisan bunga. Dan yang terakhir sekali, kesalahan ayat. Kesalahan ayat biasanya berlaku apabila pengguna tidak mematuhi peraturan-peraturan tata bahasa yang tersedia ada. Kesalahan ayat biasanya berlaku pada ayat inti, ayat tanya, ayat aktif, ayat pasif dan kesalahan semantik. Kesalahan ayat mempunyai 6 jenis iaitu susunan ayat, ayat perintah, klausa, ayat tanya, ragam ayat dan ayat majmuk. Berikut merupakan contoh kesalahan bahasa. Bagi susunan ayat, urutan kata dalam ayat perlulah mengikut inti dan penerang. Bagi contoh yang salah, ini baju sangat kotor dan ayat yang betulnya ialah baju ini sangat kotor. Hal ini kerana baju ini sebagai inti dan sangat kotor merupakan penerang. Bagi ayat perintah pula, ayat perintah tidak boleh menggugurkan awalan men, iaitu ayat yang salah, jangan rokok di kawasan ini dan ayat yang betulnya ialah jangan merokok di kawasan ini. Bagi contoh klausa pula, klausa perlu diletakkan subjek iaitu perkataan ibu bagi melekapkan ayat. Contoh yang salahnya ialah setiap hari Ahad selalu ke pasar. Dan contohnya yang betul ialah setiap hari Ahad ibu sering selalu ke pasar. Ini bermaksud jika tiada perkataan ibu maka ayat tersebut tidak lengkap. Bagi ayat tanya pula, ayat tanya dengan kata tanya apabila berada di hadapan perlu menggunakan partikel kah, iaitu ayat yang salahnya bagaimana keadaan bapa kamu dan ayat yang betulnya ialah bagaimanakah keadaan bapa kamu. Bagi ragam ayat pula, ayat pasif bagi kena tidak perlu diikuti kata kerja pasif iaitu di. Ayat yang salahnya ialah kucing itu kena diracun dan yang betulnya ialah kucing itu kena racun. Bagi ayat majmuk pula iaitu yang terakhir, ayat majmuk perlulah menggunakan kata hubung yang sesuai dan tepat bagi gabungan ayatnya. Perkataan yang salah ialah Laila merajuk serta ke dalam bilik untuk menangis dan ayat yang betul Laila merajuk lalu ke dalam bilik untuk menangis. Aplikasi yang digunakan ialah aplikasi Quizizz. Aplikasi ini bertujuan untuk memberi latihan. Di sini terdapat soalan seperti kena pasti salah atau betul, mengisi tempat kosong dan akhir sekali kena pasti kesalahan yang terdapat di dalam latihan tersebut. Aplikasi yang saya gunakan untuk memberi latihan pengukuhan kepada pelajar ialah Booklet. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menambah keyakinan pelajar dalam menjawab soalan tata bahasa.
Cara bermain permainan ini adalah seperti berikut.